Hai, Assalamualaikum kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. Seperti biasa, anda bersama dengan saya Fariza Amani di dalam segmen Isu 2PM, di mana segmen ini kita bincangkan mengenai isu-isu berkaitan wanita dan isu-isu berkaitan dengan rumah tangga. Dan baru-baru ini Malaysia dikabarkan dengan satu kemalangan ngeri yang meragut 2 nyawa, dan di kesempatan itu saya mewakili tim ingin mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga yang terlibat. Semoga kita doakan ahli keluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam menempuh segala dugaan yang Allah dah tetapkan. Dan berbalik bertopik kita hari ini, iaitu kita nak membincangkan mengenai yang kata boleh dikatakan sebagai masalah dalaman wanita. Di mana kalau kita tengok topik kita highlightkan berkaitan dengan wanita bujang je ke yang kena senggugut. Betul ke kan? Sebab ada kata wanita bujang je yang kena senggugut bila dah kahwin, dah melahirkan anak, senggugut tu dah hilang dah. Kemana pergi? Tak tahulah kan. Mungkin disebabkan oleh perubahan hormon dan sebagainya. Jadi kita nak membincangkan isu ini dan banyak lagi yang kita akan bincangkan mengenai kalau anda rasa senggugut anda itu sama ada normal ke ataupun tak normal ke kan. Sebab kebiasaannya wanita bila kita kata apa, senang cerita kita datang bulan lah doktor kan. Kita datang bulan dan kebiasaan kita akan rasa ketidakselesaan kepada sebelum dan juga semasa kita datang bulan tu lah. Dan mungkin ada sebahagiannya yang sakit pinggang, lenguh-lenguh badan kan. Ada sebahagiannya yang sakit di bahagian abdomen, sakit senggugut kan. Tapi kadang-kadang kita rasa senggugut ni mungkin normal je kan. Sebab kita rasa kita tengah datang bulan, semestinya benda tu perkara yang normal. Tapi sebenarnya kadang-kadang doktor kita ada kata apa, senggugut tu tak normal disebabkan oleh penyakit lain tu lah doktor Betul. Mungkin disebabkan oleh ada fibroid, ada cyst kan, ada orang kata apa, ada jangkitan kuman dan banyak lagi lah. Nanti kita akan bincangkan mengenai segala orang kata apa, normal ke tak normal. Kita nak check, korang boleh check sama ada korang senggugut korang normal ke ataupun tidak. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan isu ini sepanjang 45 minit ataupun sejam perbincangan. Okey. Jadi hari ini saya bawakan seorang pakar orang kata fertility daripada Sophia Fertility, iaitu Dr. Salihah binti Khalid. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hari ini kita dah orang kata sesi ketiga doktor betul InsyaAllah. Sebelum ni kita cakap pasal merancang anak kan, orang yang tak nak anak pula macam mana kan, betul kan. Jadi hari ni sekali lagi membincangkan berkaitan dengan isu wanita, iaitu berkaitan dengan senggugut. Masalah dalaman kat doktor kan. Betul, wanita ni ada banyak masalah ya. Ya, jadi insyaAllah kita bincangkan satu-satu nanti kita jemput lagi doktor, banyak lagi yang kita nak bincangkan kan. Okey, insyaAllah. Okey, tapi sebelum tu Izan nak ajak kepada semua yang sedang menonton live kita pada hari ini, jom ramai-ramai kita like live kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komen. Mungkin anda nak bagi pandangan, saya sakit senggugut macam ni kan. Bagi pandangan dekat bawah ataupun boleh share live kita. Mungkin ada yang tengah kerja, ada yang tengah nak bagi anak makan, tak sempat nak tengok live kita doktor kan. Jadi share je dan jangan lupa untuk sumbangkan like. Semoga lebih ramai lagi yang kata boleh tengok live kita lah dan dapat sedikit sebanyak ilmu dan perkongsian kita pada hari ini insyaAllah. Okey doktor, cukuplah panjang lebar kita kan. Banyak kita nak bincangkan hari ini. Mungkin sebagai permulaan doktor, boleh doktor? Boleh. Saya risau ni ada banyak sebutan-sebutan sains saya nak kena sebut ni doktor kan. Saya dah berubah profession hari ni. Okey, tapi kan secara kata ringkasnya daripada awalnya lah, mungkin doktor boleh terangkan sikit apa tu senggugut dan kita tahu sebenarnya senggugut tu normal ke tak untuk wanita. Silakan doktor. Okey, senggugut ni ramai yang kita kaitkan dengan kitaran haid kita So basically dia boleh datang, dia ada macam spektrum Setengah tu dia rasa macam tak selesa je, ataupun dia rasa macam badan dia tak sedap, sakit pinggang ataupun rasa perut kempung. Sebab bila tengok-tengok dalam kalender dia kata dah nak period dah, ataupun masa hari period tu dia rasa tak selesa. Tapi boleh juga senggugut ni dia ke spektrum yang lebih kuat sehingga dia rasa sakit yang teramat. Dia dan tak boleh melakukan aktiviti normal seperti nak pergi kerja ke, nak pergi sekolah ke, sebab teramat-amat sakit. Dan memerlukan ubat, bukan ubat painkiller biasa saja, sampai kena pergi ke emergency ke hospital, dapat jab orang kata, supaya sakit dia kurang, supaya dia boleh mengalami dia dengan lebih baik lah.
So itu adalah tidak normal. Okey. Adakah senggugut ni normal bergantung kepada paras tahap senggugut tersebut. So kebanyakan wanita dia akan rasa tak selesa bila masa period, rasa sakit-sakit badan tu normal. Okey. Tapi dia tak normal sekiranya dia tak boleh melakukan aktiviti dia. Kira mengganggu rutin harian dia lah. Betul. Sampai kena baring je ataupun sampai muntah-muntah, kena ambil MC, kena ambil emergency leave. So itu tak normal. Jadi kiranya kalau sampai senggugut tu mengganggu rutin harian anda sampai kena macam doktor cakap tadi, kena ambil MC sampai tak boleh nak bekerja, tak boleh pergi kelas dan sebagainya, mungkin kena cari pakar doktor Ya, kena pergi check kenapa macam tu. Okey doktor, tapi kita tahu juga secara orang kata apa, secara mungkin secara sainsnya, tapi mungkin doktor boleh terangkan secara senang dipahami kan. Mungkin orang tertanya macam mana senggugut ni boleh berlaku. Okay. So basically senggugut ni berlaku disebabkan oleh perubahan hormon. Okay. So bila kita tengok kajian menunjukkan ada hormon-hormon tertentu seperti hormon prostaglandin dia macam ada radang sikit dan macam inflamasi sikit ketika nak period tu. So hormon-hormon inilah yang menyebabkan simptom-simptom yang tak selesa, yang sakit-sakit badan atau rasa perut kembung itulah yang berlaku. So semestinya ada perubahan hormon masa masa haid tu nak turun. So itu yang menyebabkan simptom seorang wanita menjadi rasa tak selesa. Tapi bila dia rasa senggugut yang kuat ataupun sakit yang teramat, then there must be something yang tak normal. Yang situ kena check sebab kadang-kadang ada penyakit lain seperti yang nama-nama tu lah yang seperti endometriosis ataupun adenomyosis. Setengah wanita tu ada cyst so yang itu yang kita galakkan wanita yang mengalami senggugut yang lebih kuat ni untuk pergi check ada tak apa-apa yang perkara yang menyebabkan teramat-amat sakit. Kira hormon ni akan mula berubah kan? Ya, betul. Maksudnya dalam berapa minggu sebelum period tu turun? Selalunya beberapa hari sebelum. Tetapi ialah hormon ni dia bukan macam on off kan. Dia macam ada perlahan naik, lepas tu perlahan turun. So at one stage bila dia tengah tinggi, masa tu you akan rasa lebih dan bila dia dah surut, bila dia dapat period, selalunya bila period dah nak habis, masa tu dia dah kembali kepada asal dan that's when you akan rasa kurang sakit ataupun lebih selesa. Okay, tapi betul, Encik Izzah ada baca artikel yang mana senggugut ni ada bahagian-bahagian dia. Betul. Ada jenis-jenis dia kan. Sama ni kita tak tahu. Bila dah buat research sikit baru tahu ada bahagian kan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sikit bahagian-bahagian senggugut ni doktor. So basically senggugut ni ataupun dipanggil dalam bahasa orang putihnya dysmenorrhea. Lagi susah saya nak sebut So dia ada primary premier dan juga secondary ataupun sekunder lah dalam bahasa Malaysia kita bahasa Melayu kita. So kalau primary contohnya adalah lebih kepada keadaan yang di mana yang kita semuanya normal, kita check, kita buat scan, ada sakit ataupun rasa senggugut tu sebab perubahan hormon itu sahaja. Tetapi sekunder ataupun secondary adalah disebabkan oleh senggugut tu disebabkan oleh ada penyakit lain seperti fibroid contohnya ataupun adenomyosis, endometriosis yang cyst ataupun ada macam infection ataupun radang pelvis yang menyebabkan senggugut dia teramat lebih kuat daripada senggugut yang kita kategorikan sebagai biasa. Kiranya yang primer tadi tu itu merupakan yang biasalah, yang normal, orang normal rasa. Yang macam kalau kita check semua normal, tak ada apa-apa. Okey, itu primary. Bila yang teruk macam doktor cakap tadi sampai mengganggu rutin harian dan sebagainya, itu diklasifikasikan di bawah sekunder. Sekunder, especially bila kita tahu ada sebab kenapa sakit tu teramat. Tapi memang kalau bila dah diklasifikasikan sebagai senggugut sekunder tu mesti akan ada penyakit ke doktor? Selalunya ada. Kebiasaannya. Cuma kadang-kadang sejauh mana kita boleh check. Sebab bila kita nak check tu kita buat ultrasound sometimes kita nampak ada cyst, ada fibroid, okey kita boleh tahu. Tapi kadang-kadang kita buat scan semuanya okey, tapi sakit dia teramat kuat So sometimes setengah wanita terpaksa melalui pembedahan yang dipanggil, yang orang kata tebuk-tebuk tu ataupun laparoskopi, masukkan kamera tengok kat dalam ada tak endometriosis, ada tak sebab kenapa sakit yang teramat.
Okay doktor, tapi kan tadi doktor sebut berkaitan dengan orang kata apa, senggugut sekunda ni adalah disebabkan oleh mungkin penyakit. Macam doktor sebut tadi, contohnya apa tadi, endometriosis, betul saya sebut yang ni susah doktor. Adenomyosis betul Betul. nampak. Dan fibrosis macam penyakit orang kata apa tadi, radang pelvik tadi tu kan. Mungkinlah doktor boleh kata perjelaskan antara empat-empat ni apa beza dia doktor? Kan mungkin orang rasa macam saya sekunda tapi yang mana satu? So basically apa yang kita nampak fibroid adalah sejenis ketumbuhan otot yang berlebihan dekat rahim so bila kita buat scan kita nampak ada rahim ada nampak bengkak. Orang selalu kata ataupun ada fibroid, ada ketulan. So tu adalah otot masa, kadang-kadang boleh menyebabkan kita punya period tu lebih heavy, lebih sakit senggugut yang lebih kuat sebab dia menyebabkan ketebalan dinding rahim yang lebih dan juga hormon seperti prostaglandin lebih dirembeskan. So itu yang boleh berlaku. So itu adalah ketumbuhan di rahim tu dan dia adalah muscle, otot. Dia adalah ketumbuhan tu adalah otot kita. Otot lebihan. Tapi sebenarnya kalau yang macam ketumbuhan tu boleh dibuang ataupun kadang-kadang saya dengar makan ubat je dah boleh hilang dah. Macam mana doktor? So basically fibroid ni tak boleh hilang lah. Dia mungkin ubat lebih kepada hormon, mungkin dia boleh kecilkan sedikit, tapi kalau sebab fibroid ni dia terangsang dengan hormon wanita, estrogen. So selagi kita dapat period, selagi itulah fibroid kita akan sort of like terangsang lah ada. So yes, dia boleh dibuang melalui pembedahan pembedahan operation di mana kita buang fibroid dan selalunya kita akan buat pembedahan tu sekiranya ia memberi simptom kepada wanita sebab dia tak berbahaya, dia bukannya kanser. So simptom seperti period yang teramat heavy ataupun senggugut yang kuat ataupun dia ada rasa susah nak buang air besar sebab fibroid tu besar dan menekan di kepada usus ataupun kerap buang air kecil. So bila ada simptom, bila fibroid tu kacau kita, masa itulah kita buat operation. Tapi kalau fibroid tu kecil sahaja dia tak mengganggu, selalunya kita hanya pantau sahaja dulu. Kalau penyakit endometriosis, ramai orang kata endo. So apa yang berlaku masa endometriosis ni? Ni panjang sikit lah. Dia basically adalah dia berlaku apabila sel dinding rahim tu dia berada di luar rahim. So dia boleh berada dekat ovary, dia boleh berada dekat tube fallopian kita ataupun dekat pelvis. So bila kita nak dapat period, dinding rahim tu dia boleh keluar sebagai haid sebab dia ada pathway, dia ada laluan untuk keluar. Tetapi sel-sel yang di luar dinding rahim ni dia pun haid juga, dia pun berdarah juga. Tapi dekat luar rahim. Dan dia tak ada tempat nak pergi. So dia jadi macam radang lah dalam pelvis, dia pun bleeding, dia pun dapat haid, tapi sebab darah tu dia adalah macam inflamasi, dia akan kacau dengan ruang pelvik kita dan kita rasa sakit sebab pendarahan tu tak dapat nak dikeluarkan sebab dia tersekat. Kiranya darah tu tak akan keluar lah. Dia tak akan keluar, dia hanya akan diserap badan at one stage dan dia juga boleh menyebabkan pelvis kita melekat antara satu organ dengan organ yang lain. Sekiranya dia dekat ovary, ada pendarahan, maka ada darah beku kat situ, dia terkumpul. So dia boleh jadi cyst. So that's when dia berkait. Kadang-kadang dia ada antara muscle atau antara otot dekat rahim tu. So menyebabkan rahim tu bengkak, rahim tu saiz dia lebih besar daripada saiz yang normal. So ini yang kita panggil yang adenomyosis. Tapi tadi doktor sebut cyst. Cyst dengan fibroid tadi apa beza dia doktor? Cyst dia adalah darah terkumpul contohnya ataupun cecair terkumpul dalam ovary. Fibroid dia adalah otot dekat rahim. Faham. So kiranya fibroid itu dalam rahim, otak dekat rahim. Dekat rahim. Dia otot yang berlebihan. Yes, dia muscle. Dia macam dia bukan cyst, dia bukan air. Dia muscle. Kalau cyst tadi dia macam apa, darah yang terkumpul, darah beku ataupun air terkumpul dekat ovary, kat kilang telur kita. Faham doktor. Okey. Doktor, yang satu lagi apa adenomyosis. Adenomyosis adalah sel dekat dinding rahim tu tapi dia berada antara otot rahim. So dia tersepit. So dia pun berdarah tapi darah tu tak boleh keluar daripada otot rahim. So menyebabkan otot rahim tu membengkak. So dia selalunya menyebabkan keseluruhan tempat rahim tersebut. So bila setiap kali period dia pun period juga antara otot tu ada pendarahan tapi dia tersekat, dia tak boleh nak pergi mana-mana.
Tapi bleedingnya akan keluar juga. Dia tak boleh keluar sebab dia tersekat antara otot-otot tu. So itu yang menyebabkan teramat-amat sakit senggugut tu. Cuma dia tahu yang dia sedang mengalami datang bulan, tapi dia tak keluar. Tak boleh nak keluar. Tapi dinding rahim tu keluar juga sebagai haid. Tapi antara otot tu tak boleh nak keluar. So ini yang kita boleh detect dengan ultrasound scan. So that's why bila ada senggugut yang teramat sampai menghalang you untuk menjalankan aktiviti biasa harian, so that's when kena check. Ataupun kalau kita bandingkan dengan kitaran sebelum ni, dulu tak sakit, kenapa sekarang ni sakit? Then itu antara petanda yang kena check dengan doktor. Kiranya kalau sekunda ni boleh jadi yang kita tak pernah senggugut tapi sekarang kita senggugut. Ada macam jangka umur. So jangka umur bila tu selalunya wanita yang fibroid dia lebih kepada like 30-an ke atas macam tu. Jaranglah dia datang lebih awal. Tetapi endometriosis ni berlaku pada usia yang lebih muda juga pun boleh. So yang tu tak semestinya ada faktor usia. Okey, faham doktor. Tapi satu lagi doktor, yang berkaitan dengan penyakit radang pelvik tu macam mana? Radang pelvik ni adalah lebih kepada contohnya penyakit endometriosis yang merebak dekat semua pelvis, di usus, di dinding pelvis, pun boleh menyebabkan dia jadi radang sebab dia pun bleeding juga, dia pun dapat darah haid tapi dia tak boleh nak pergi mana, so dia jadi iritasi kepada ruang pelvis kita. Okey. Ataupun dia disebabkan oleh jangkitan kuman, seperti jangkitan kuman yang tertentu menyebabkan tiub kita bengkak, tiub kita, organ-organ kita melekat, so itu pun boleh menyebabkan sakit senggugut yang kuat. Tapi yang penyakit radang pelvik tadi tu, adakah disebabkan oleh dia akan mengalami endometriosis dulu, lepas tu baru dia akan mengalami radang pelvik tadi ke macam mana? Ya, boleh dia dapat endometriosis tapi endometriosis dia lebih merebak ke dalam seluruh pelvis, so dia jadi radang pelvis tersebut. So dia sebab dia basically perlahan dia boleh akan menjadi lebih teruk, so that's why kalau boleh janganlah tunggu dah sakit sangat baru datang, sebab kadang-kadang dia penyakit tu dah merebak, sebab kita boleh bagi ubat untuk bantu kawal endometriosis, tapi saya juga nak bagi tahu tak semestinya wanita tu dia ada endometriosis dia hanya ada senggugut sahaja. Mungkin dia ada sakit lain lah. Kadang-kadang dia tak ada simptom pun. Tapi bila kita buat scan, kita nampak ada endometriosis ataupun kita nampak ada cyst-nya, dia panggil endometrioma. Tak semestinya senggugut tu tanda dia, simptom dia. Ya, betul. Yang dia ada, boleh jadi yang kita tak nampak simptom tapi sebenarnya dia mengalami. Ya, betul. Mungkin dia tak ada simptom pun ataupun sebab dia punya tahap kesakitan dia tak semestinya menyebab adalah sebagai petanda penyakit. Macam itulah lebih kurang. Okey, senang doktor, senang faham. Sebab biasa kan saya sebelumlah kita akan tengok dulu kan. Macam susah kita nak faham. Jadi doktor terang senang faham. Alhamdulillah. Okey. Tapi doktor, kita nak tahu tadi macam doktor cakap mungkin bukan senggugut sahaja simptom dia. Tapi kita nak tahu juga doktor, mungkin ada simptom lain, tanda-tanda lain yang dialami oleh mereka-mereka yang berhadapan dengan senggugut sekunda ni. Sebab kadang-kadang orang tak sedar yang sebenarnya ini dikategorikan sebagai senggugut sekunda. So antara tanda yang lain contohnya pendarahan yang teramat banyak, seperti heavy, darah dia teramat, dia kena tukar pad selalu, dia selalu bocor, kena pakai pad banyak kali, berlapis-lapis, ataupun darah tu berketul-ketul, so ataupun tempoh pendarahan tu terlalu panjang. So yang ni kena pergi check lah, melebihi 15 hari lah. Betul. So ataupun kalau dia tengok daripada dulu, kitaran dia selalunya 7 hari, darah dia tak banyak, mungkin hari kedua je, ketiga je yang heavy. Tapi kali ni tengok kenapa makin panjang, kenapa makin heavy, sampai ada juga yang tak boleh nak keluar rumah sebab heavy sangat. So yang tu kena check, sama ada dia ada adenomyosis, ada fibroid, yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan pendarahan yang teramat banyak. Ataupun dia rasa perut dia kembung, dia rasa macam kenapa rasa macam berangin ke, ataupun dia rasa macam ada something kat perut dia, rasa setengahnya, contohnya especially fibroid lah, dia nampak perut dia tu macam ada kembung sikit, besar sedikit, buncit sedikit, betul. Atau dan kita scan, kita nampak ada fibroid, tapi tu selalunya dah besar lah. So selalunya fibroid ni dia datang pada umur 30-an ke atas, but then
itu yang daripada statistik tak. Tapi kalau ada symptoms tu ataupun rasa lain daripada biasa, pergilah check. Sebab kita ada banyak cara nak check. Antara yang senang kita boleh buat adalah ultrasound, di mana kita boleh buat dekat klinik saja, datang and then tengok, nak pastikan semuanya okey. Tapi doktor kan, kalau macam orang yang tiba-tiba dia mungkin sebelum ni period 7 hari 8 hari kan, tiba-tiba jadi 3-4 hari je, adakah itu normal ataupun perubahan hormon dia ke macam mana? Ada juga yang kata kenapa period saya dia dah tak heavy sangat. So sometimes kita kena check juga. Selalunya disebabkan oleh dinding rahim yang dah nipis, yang tak setebal dahulu. So then that's why pendarahan tu tak heavy, ataupun kita nampak kitaran dia dah tak regular dan period tu sikit saja. So itu yang kita suspect macam polycystic ovaries. So yang orang kata PCOS tu. So that's why kita boleh check juga dengan ultrasound. Maknanya dia boleh mengundang kepada penyakit lain jugalah. Okey doktor. Tapi kan kita nak tahu juga doktor, mungkin ada orang kata apa faktor yang menyebabkan kepada senggugut sekunda ni, sebabkan mungkin disebabkan oleh pemakanan ke ataupun mungkin keturunan ke ataupun memang dah dilahirkan begitu ke, macam mana doktor? Suka juga sebab ramai yang check, banyak kajian dilakukan kenapa endometriosis berlaku contohnya. Kita tak boleh nak tahu sampai sekarang kenapa berlaku, apa yang penyebab dia. Macam-macam lah teori, tapi so far tak ada satu yang kita tahu itulah penyebab dia. Begitu juga dengan fibroid. Fibroid pun kita tak tahu kenapa setengah orang ada fibroid, kenapa setengah orang tak ada. Susah juga. Dia bukan sebab pemakanan, bukan sebab salah kita tak rehat ke, tak senaman ke, tak. Dia bukan sebab lifestyle, tak. So it's a bit hard, sebab bila orang kata kenapa doktor, kenapa saya ada fibroid banyak ni, dulu dah buang ni, kenapa dah datang lagi So sebab kita tak tahu kenapa, so kita hanya rawat dia punya efek dia je, dia punya simptom dia je, kita tak dapat nak elakkan daripada berlaku. Kiranya tak ada faktor spesifik lah yang kata apa menyebabkan kenapa berlakunya senggugut sekunda ni. Tapi kalau macam faktor makanan tu, adakah itu memang salah satu yang mendorong juga ke macam mana doktor? So ramai juga buat kajian kalau dia buat bagi wanita yang ada endometriosis, kalau dia makan makanan yang sihat, dia rasa kurang senggugut dia. Tapi kajian-kajian tu dia susah kita nak tahu kat mana yang penyebab dia kurang, adakah ada placebo ke tak. So sukar juga sebab kita tak tahu kenapa endometriosis tu berlaku. Okay, doktor, tadi doktor ada kata mention sikit berkaitan dengan mungkin nak boleh dapatkan rawatan kan. Mungkin doktor boleh kongsikan apa antara rawatan-rawatan yang boleh diambil kepada mereka yang mungkin sedang berhadapan dengan senggugut kata apa senggugut sekunda ni doktor. So bila ada symptoms yang senggugut sekunda ni, kita minta datang jumpa doktor. So apa yang doktor akan buat? Selalunya doktor akan buat pemeriksaan perut, dia akan periksa buat speculum yang cek pangkal rahim tu. Bagi mereka yang tak pernah buat pap smear, masa tu kita akan buat juga pap smear. Dan selalunya doktor akan buat ultrasound scan, di mana nak tengok rahim, sometimes kita buat scan luar dan juga scan dalam juga. Kita nak tengok ovary, sama ada dia ada cyst ke tak. Kita nak tengok rahim ada fibroid ke, tengok saiz rahim tu ada bengkak ke, macam ada adenomyosis. So daripada situ kita boleh detect. Tapi kadang-kadang kita buat scan nampak semuanya normal. Ovary okey, tak ada cyst, rahim bentuk okey, tak bengkak. Tapi sungguh teramat, setiap bulan datang ambil injection. So kita tak boleh macam tu. So sometimes kita offer untuk buat pemeriksaan yang lebih lanjut, a bit invasive, di mana kita buat apa dipanggil laparoscopy, di mana kita masukkan kamera ke dalam perut, kita tengok daripada luar, tengok rahim dia, tengok tube dia, tengok ovary dia ada tak tanda-tanda endometriosis. Sebab endometriosis ni dia macam sel daripada dinding rahim berada di luar rahim. So kalau kita tengok kalaulah dia pada tahap 1 atau 2 di mana tak ada cyst lagi, tak ada bengkak lagi, so kita tak boleh detect dengan ultrasound. So kita hanya boleh detect dengan kamera, dengan apa yang kita nampak dengan mata kasar kita. So kita nampak macam sebut senapang, dia macam bintik-bintik. Dan itu yang kita nampak dengan laparoscopy ataupun masukkan kamera ke perut tu. Tapi doktor kan, apa kita nak cakap tadi yang rawatan tadi ni, adakah ia sampai orang kata apa
mungkin orang akan takut nak dapat kerawatan. Mungkin betul. Takutlah kalau macam takut kena buah rahim ke doktor. betul. Adakah penyakit-penyakit ini memang boleh mengundang kepada ke arah situ. So selalunya doktor jaranglah nak buat operation yang teramat orang kata agresif lah. So kita akan tengok apa simptom dia, apa penyakit dia. Katakanlah fibroid dan menyebabkan period tu heavy, menyebabkan senggugut yang kuat ataupun dan saiz fibroid tu dah besar. So sometimes kita terpaksa buat operation. Tapi kalau dia sedikit sahaja, kecil sahaja, sometimes kita cuba bagi dengan ubat pil hormon macam pil perancang contohnya, tengok sama ada simptom senggugut dia tu lebih baik, kurang daripada tanpa pil tu. Tapi kita kena pastikan juga apa yang wanita inginkan, sebab ramai yang inginkan, contohnya kalau nak mengandung, dan kita ke arah rawatan fertility. Tapi ada juga yang kata saya family dah cukup, anak dah cukup, kita dah tu, dan maybe kita lebih ke arah perancang keluarga, sebab kadang-kadang ubat pil hormon tu juga membantu simptom, mengurangkan sakit senggugut dan menyebabkan period kita lebih pendek dan lebih teratur. Okay, doktor, tapi kan kalau macam yang tadi macam fibroid, cyst semua tu, adakah memang ia boleh mengundang kepada orang kata apa macam kepada kanser ovari kan? Memang itu akan dia ada kajian menunjukkan yang endometriosis yang ada cyst dekat ovary ada risiko dalam 1 hingga 2% untuk wanita mendapat kanser ovary. So sekiranya ada cyst ataupun endometriosis dekat ovary ni, selalunya kita akan pantau kita kalaulah saiz tu besar dan mengganggu kehidupan aktiviti harian dia, dan kita offer untuk buat operation. So contohnya 4 cm, 5 cm ke atas, dan kita bantulah kita buat operation tu. Sekiranya cyst tu kecil saja macam 1 cm, 2 cm dan dia tak adalah teruk sangat simptom dia, dan mungkin kita pantau 6 bulan sekali, buat ultrasound tu setahun sekali, just to make sure tak ada apa-apa isu. Sebab kita tahu at the back of our mind ada 1 hingga 2% boleh menyebabkan kanser, walaupun chances tu sebenarnya rendah. So tapi ialah dalam perubatan never say never. So kita tak boleh kata tak ada langsung kan. Cuma kita selalu cakap peratus tu ada tapi teramat-amat rendah. Lebih kepada pemantauan. Okay doktor. Tapi doktor, kita nak tahu juga berkaitan dengan orang kata apa, yang katanya macam tajuk kita tadi kan, yang mana katanya senggugut ini hanya dialami oleh wanita yang bujang saja. Memang ramailah yang katakan dah kahwin ni dah tak rasa dah senggugut. Ya, betul. Adakah itu satu kata apa satu mitos ke memang itulah sainnya? Ya, betul. Dulu saya ingat masa saya belajar dulu pasal endometriosis, ramai kata okay, get pregnant, dah kahwin nanti tak sakit dah. Tak sakit dah. So sebenarnya apa yang berlaku endometriosis ni dia terangsang dengan hormon wanita, estrogen. So setiap kali kita period, setiap kali itulah dia akan terangsang dan masa itulah sakit. So bila kita kahwin, bila kita dah pregnant, kita tak dapat kitaran haid tu dah. Betul. So dalam masa 9 bulan, 10 bulan yang kita pregnant tu, endometriosis ni tak terangsang. So dia macam dormant ataupun dia tak aktif, dia a bit passive. And then kita sambung pula dengan menyusu setahun, 2 macam tu. So then kita mungkin tak dapat kitaran the first 6 months ataupun kitaran kita tak regular atau masa kita menyusu tu. So that's when endometriosis tu lebih pasif lah. Dan selepas tu berlaku, dan maka period tu dah tak senggugut teramat macam dulu orang kata. Dan bila dapat seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, so dia lebih terkawal ataupun lebih tak aktif. Okey, faham doktor. Maknanya betul lah ada betulnya. Ada betulnya kan. So memang ramai pun yang kata kan, katanya dah kahwin ni, dah ada anak, memang dah tak senggugut dah. Hormon dah berubah dia kata kan. Okey. Tapi doktor, kita nak bercakap berkaitan dengan pemakanan. Iaitu dia banyak ada yang kata masa kita tengah datang bulan ni kan, elakkan untuk macam banyak sebenarnya orang kata pantang larang kan. Contoh macam makan ais nanti darah kita beku lah. Makan orang kata apa aiskrim nanti kontraksi lah dekat otot perut tu kan. Ataupun orang kata apa lagi, makan benda-benda yang tajam, makan nanas nanti heavy bleeding kan. Jadi mungkin doktor komen sikit sebenarnya benda ni betul ke ataupun memang mitos ke macam mana? Yang ni mitos. Ni mitos. Okay, so maybe it's a good news boleh je makan apa-apa tapi
dari segi kami, dari segi kita, dari segi alat bidang kesihatan ni, kita memang akan galakkan makan makanan yang sihat ya. So tapi tak adalah kita kata air sejuk tu nanti badan masuk angin lah ya, ataupun nenas tu tajam lah nanti rahim tu terluka, tak ya. So semua tu tak tepat ya, dan tak ada kaitan dengan kita punya senggugut ataupun period kita, kitaran haid kita. So itu semua tak berapa Tak betul lah. Betul lah, itu mitos lah. Betul lah. Maknanya selama ni siapa yang berpantang macam nak rak tu kan, sebenarnya tak mengakibatkan apa-apa pun tidak, kan. Betul. Okay, tapi doktor, kalau macam nenas tadi kan, yang orang kata untuk orang yang baru-baru mengandung tu betul? Tak boleh makan? Pun tak betul juga. So in fact nenas tu kalau kita tengok kat negara barat kan, dia adalah tanda fertility, fertile So seolah-olah ada enzim yang bantu, yang baik lah, yang baik untuk kesuburan wanita. Tapi dalam masyarakat kita, nenas tu dia kata tajam tak pasti kenapa, dan kat mana datangnya, tapi sebenarnya tak ada fakta yang mengatakan nenas tu tajam Tapi orang kita pun taklah makan nenas setiap hari kan. Masa bajari nenas je lah, itu yang selalunya makan. Tapi tak adalah kita suka makan macam contohnya makan nasi lemak ke nasi ke, kita tak makan nenas selalu. Bukan tu je, macam timun pun kata nanti melekat-lekat lah dekat dinding rahim. Macam-macam lah kita dengar sebenarnya doktor kan, pantang larang lah sebenarnya. Dan sebenarnya benda tu semua mitos lah. Betul, mitos. Okay doktor, tapi kita nak tahu juga doktor, macam tadi lah kan, bila kita ada cakap pasal rawatan apa semua, adakah orang kata rawatan itu segala macam endometriosis yang doktor sebut tadi tu kan, dia memang akan boleh datang balik ke macam mana doktor? So selalunya endometriosis, fibroid, dia adalah bergantung kepada hormon wanita. Yes, dia boleh datang balik. Macam doktor cakap tadi lah. Betul. So selagi wanita tu ada haid, ada kitaran haid, dia boleh datang kembali. So kepada mereka yang dah sembuh ataupun dah kurang ni, maybe setiap kali mungkin buat annual check up kan, masa tu boleh check lah ya. Okey doktor. Tapi macam kita nak buang tadi, doktor cakap kalau fibroid, kalau dia mengganggu kita akan buang. Kalau macam cyst tadi tu, adakah memang akan terus buang ke? So kalau cyst tu kita tengok cyst jenis apa, berapa saiz dia. So secara blanket rule, kalau cyst tu lebih daripada 4 cm, 5 cm ataupun sakit, walaupun saiz dia kecil, so sometimes kita akan bagi suggestion untuk sama ada nak buang cyst tu. Pada masa sama, kita kena tengok juga wanita punya inspirasi dari segi dia nak menimang cahaya mata ke, dia nak buat rawatan fertility ke. So selalunya kita akan check dia punya result telur dulu, sama ada result telur dia normal, dan mungkin kita buat operation. Tapi kalau result telur dia dah kurang, mungkin kita lebih ke arah rawatan fertility, dan make her pregnant orang kata, and then lepas tu baru kita tackle yang cyst tu. Okay doktor, nak macam mana pun senggugut sekunda ni memang mengganggu kita punya sistem kesuburan kita. Boleh. Betul. Especially kalau kita dia ada disebabkan oleh endometriosis ataupun disebabkan oleh fibroid so ataupun radang pelvis tersebut. So that's why kita kena tahu kenapa, dan sekiranya kita tahu, dan kita boleh buat rawatan awal. Okay doktor, mungkinlah ada macam tips sikit lah kan, macam kita nak kurangkan rasa sakit masa time-time senggugut ni. Mungkin ada tips yang doktor nak kongsikan. Kan doktor? So basically ini apa yang wanita yang bagi tahu kat saya lah, feedback. So katakanlah dia selalunya dia dah check semuanya normal, ni macam senggugut primer lah maksudnya dia dah check semuanya normal, tak ada masalah, tapi dia akan rasa tak selesa. So bila hari nak period tu, selalunya wanita tu tahu hari pertama atau hari kedua dia akan sakit yang teramat, ataupun sakit dia lebih sikit daripada biasa. So apa yang dia buat ialah dia makan ubat dulu, makan Panadol sebelum sakit tu datang. So supaya dia tak rasa sangat, jangan dah rasa sakit baru makan. So dia macam reaktif lah. So dia macam a bit like hari ni hari pertama, besok aku akan sakit,
So hari kedua tu dia dah makan siap-siap. Okey, faham. Okay, so makan Panadol masa tu. Dan of course masa tu aktiviti kita, apa yang kita buat, janganlah masa tu pula kita buat senaman-senaman yang boleh menyebabkan lebih sakit contohnya. So ramai yang masa tu kebanyakannya dia a bit low profile, orang kata relax sikit masa hari tu supaya dia tak sakit yang teramat selepas tu. Betul, kalau macam yang orang kata bila datang sengugut kita tuam-tuam mengair panas tu kan, sebenarnya tu memang boleh ke ataupun ada efek long term ke macam mana doktor? So dia boleh itu lebih kepada symptomatic relief kita ramai yang letak tuam hot water bag betul. So rasa sedap sikit tuam-tuam tu. So tapi dia tak ada akan memberi kesan kepada rahim kita, kesan pada ovary kita tak. Dia lebih kepada untuk bantu kita hadapi waktu masa segugut tu ada. Maknanya boleh lah doktor kan? Boleh. Takut juga kalau macam lama kita buat kan, lama-lama ada long term pula kan. Takutlah. Biasalah kita kata apa, fikiran kita jauh jangan panas sangatlah sampai kulit kita merah semua tu. Make sure dia ada balut dengan kain ke apa kan supaya tak adalah kena perkara lain pula. So maknanya boleh lah yang itu bukan mitos, itu betul doktor Okey doktor. Mungkinlah doktor daripada pengalaman doktor sendiri kan, adakah pada pandangan doktor sarankan kepada wanita dekat luar sana untuk kita check lah dalaman kita. Tak kisahlah bukan rahim je, dalaman kita semua kan. Walaupun kita tak menunjukkan apa-apa simptom yang menunjukkan yang mungkin kita mengalami sakit ini kan. Adakah doktor menyarankan kita buat daripada awal? Okay. So basically I think wanita ni dia kelebihan dia ada termometer badan dia. Setiap bulan patutnya period dia akan datang pada waktu ni macam ni dan period dia akan datang macam ni So kita boleh gunakan tu sebagai kita punya kayu pengukur. So anything yang macam lari sikit daripada normal kitaran tu, masa tu adalah petanda untuk kita check. So dan pada masa sama juga sebab kita ni lah yang mengandung yang melahirkan, so kita ada banyak follow up dengan jumpa doktor. So jaranglah orang kata sukarlah untuk wanita tak pernah jumpa doktor langsung seumur hidup dia. Tak macam lelaki. Lelaki dia dah sakit dada baru dia check. Dia tak ada setiap bulan tu dia tak ada termometer kan, dia tak ada kayu pengukur, dia sama je. So dia tak ada kitaran tertentu sebab tu orang lelaki selalunya dia jarang jumpa doktor, tapi perempuan kebanyakannya akan jumpa doktor. Dengar tu para kaum lelaki nampak gah kat situ kan. Tapi cek bawa lah kata periksa lah kan. Periksa juga. Salah lelaki ke wanita ke, cek lah orang kata masalah dalaman anda, kod-kod lah kan. Mana tahu kan, tanpa kita sedar. Okey, tapi kan doktor mungkinlah apa kata kita nak bagi kesedaran dekat orang kat luar sana. Kadang-kadang orang takut nak jumpa doktor kan, nak check je pun, tapi kita ni selalu fikir macam mana kalau check-check tiba-tiba kita ada ni, macam mana tak bersedia. Jadi lebih baik tak nak check. Ada orang macam tu. Betul. Doktor macam nak bagi kesedaran dekat mereka-mereka macam ni. Ya betul tu. Ramai bila datang kat klinik tu dia macam rasa nervous sangat. Dia rasa macam risau sangat, nak duduk kat kerusi pun macam tak nak duduk macam rasa kalau boleh nak lari. Saya tu doktor. So tu normal. Even doktor-doktor pun sebenarnya kita orang pun nervous juga setiap kali nak check. Okay? Sebab kadang-kadang better jangan tahu daripada tahu, orang kata. Itu sebenarnya tak betul lah. Betul. Sebab sekiranya kita check, kita boleh detect awal, kita mungkin boleh dapat lakukan ambil tindakan tertentu yang boleh prevent ataupun yang kita boleh rawat pada tahap yang awal. So itu yang kita punya target kita, supaya tak naklah penyakit tu dah teruk kalau macam endometriosis tu dah tahap 3, tahap 4 baru nak buat rawatan. So masa tu dia akan menjejaskan kita punya quality of life, kita punya kesuburan dan banyak lagi impact yang tertentu yang seterusnya. So kalau check kita tahu kalau semuanya normal, alhamdulillah, tu lega. Alright. Tapi kalau kita check, kita tahu, mungkin kita dapat tahu pada peringkat yang awal. So kita boleh buat rawatan tertentu. Okay doktor, tu dah tadi maksudnya banyak dah kita bincangkan. Rasanya kita rasa dah dekat 40 minit, dekat sejam mungkin agaknya kan. Dan mungkinlah doktor sedikit sebelum kita habiskan kita punya perbincangan pada hari ini, mungkin ada sikit orang kata apa, sepatah dua doktor nak berikan kepada penonton kita yang mungkin yang tengah menonton sekarang ni. So seperti kita bincang tadi, kita ni wanita, kita adalah ada hikmahnya di mana kita ada kitaran haid, kita ada kayu pengukur kita. So kita boleh bandingkan macam mana kitaran haid yang selalunya, yang normal
And then kalau kitaran haid kali ni kenapa teruk sangat sakit, kenapa heavy sangat, darah tu berketul-ketul, so something yang not right, kita boleh bandingkan dan kita boleh datang untuk check. Kita sarankan untuk check awal supaya kita boleh tahu mungkin pada peringkat yang awal, dan kita boleh buat rawatan yang boleh menyembuhkan dan mengelakkan daripada kesan jangka masa panjang. Okay? So jangan takut jumpa doktor, sebab doktor pun sebenarnya sekarang ni kebanyakan doktor tak garang dah lah kan. So apa pun boleh bawa bincang, ada banyak cara. Mungkin buat scan sahaja ya, mungkin ambil darah ya, tak perlu, tak semestinya terus buat operation, tidak ya. Selalunya kita lebih kepada teknik konservatif yang tak invasif ya. Okay, jadi tu dia tadi sikit banyak sepatah dua kata daripada doktor sebelum kita habiskan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kepada anda luar sana yang mungkin rasa macam kita punya datang bulan ni tak normal macam orang lain kan, dan nampak macam tanda-tanda yang doktor cakap tadi kan, bolehlah bawa berjumpa dengan pakar, dapatkan rawatan yang selanjutnya doktor Dan kita doakan kepada mereka yang mungkin sedang berhadapan dengan segugut sekunda ni, semoga mereka orang kata diberikan diberikan kesembuhan lah doktor semoga ia tidak berlarutan dan berterusan. Dan kita pun kena ada ikhtiar dan orang kata usaha kita sendirilah bagaimana untuk kita mengekang, bagaimana untuk kita mencegah dan mengubat orang kata senggugut sekunda itu. Jadi banyak sebenarnya kita dah bincangkan dengan doktor tadi, banyak sangat. Terima kasih banyak doktor. Kalau ikut saya terus ni kan, kalau ikut saya memang banyak kita nak tanya berkaitan dengan isu wanita ni. Jadi semoga sikit sebanyak kita punya perbincangan hari ini menjawab persoalan anda, dan terima kasih banyak doktor sudi datang ke studio bersama dengan kita bincang berkaitan dengan isu wanita ni. Mungkin next lepas ni kita tengoklah kalau orang kata kita punya viewer nak suggest tajuk doktor kan, nanti kita panggil lagi untuk next sesi yang akan datang. Jadi terima kasih banyak sekali lagi doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi di next perkongsian yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe tak ada, tapi kalau nak subscribe boleh tengok dekat YouTube, kita akan share dekat YouTube Cakap Geli. Okey, setakat tu je perbincangan kita hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di next live akan datang. Assalamualaikum.